Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam rakaman yang seterusnya yang macam saya janjikan tadi. Okey. Kali ini untuk tolak perpuluhan. Okey, saya buat macam ni sebab kita silibus banyak sangat tak habis lagi. Jadi takut kamu banyak tertinggal. So, memandangkan minggu depan kita tak ada PTPR, minggu satu lagi dalam saya kan, minggu yang ke-14 tu cuti sekolah. Jadi kamu boleh buat latihan sahaja selepas kamu mendengar rakaman ni. Okey. Ni adalah kesinambungan tajuk yang tadi. Kalau tadi tambah perpuluhan, kali ni adalah tolak perpuluhan. Jadi kalau kamu dah faham konsep macam mana cara nak meletak rumah perpuluhan, nombor perpuluhan tu, lebih mudah lah sebab dia hanya menggunakan operasi tambah dan tolak sahaja. Okay, so kita tengok Kiranya yang ni nanti kamu buat kerja untuk minggu yang cuti sekolah. Okay, saya tulis siap-siap lah. Ni yang Rabu, hari Rabu. Yang minggu cuti sekolah. Saya bagi kerja rumah siap-siap Tak adalah kamu bazir masa buat benda yang tak faedah kan kat rumah kan. Adalah kerja kamu. Okay. Jadi kamu tengok tajuk dia, di bawah tajuk tolak perpuluhan. So kita tengok soalan nombor 1. Okey, berat apa ni? Okey, rambutan. Dia menggunakan perkataan jisim. Jisim tu sebenarnya berat lah maksud dia. Kalau kita sebut dalam bahasa kita, bahasa kampung ni berat lah. Tapi kalau dalam terms matematik kita akan cakap berapakah jisim. Kalau kita pergi kedai kita tak tanyalah kan. Berapa jisim rambutan tu tak tanyalah. Macam tu kita tanya berapa kilo macam tu je kan. Okey. Jadi dah pandai sebut. Kita kena sebut dalam keadaan yang betul ni yang saya kata tadi. 12.6. Kita tak sebut 1, 2.6. Yang saya maksudkan tadi tu sekiranya digit okey ini titik perpuluhan. Okey ini satu titik perpuluhan. Ini titik perpuluhan. Nombor yang duduk di sini, ini kamu kena nyatakan satu-satu. Contohnya saya letak sini. Ini kamu tak boleh sebut 14, kamu kena sebut 14. Manakala saya guna pen kelabu lah. Yang dikatakan sebelum titik perpuluhan itu adalah nombor yang berada di sini. Yang guna pen kelabu ni. Okey, contoh saya letak sini dia punya digit dia pen hitam. Dia punya ni saya letak pen hitam. Saya letak sini. Okey. Ni kamu kena sebut dalam bentuk nilai nombor. Maksudnya kamu kena sebut 20 lah. Bukanlah 2 sifar. Kamu kena sebut 20. Perpuluhan bukan 14. Tetapi perpuluhan 14. Itu yang dimaksudkan. Selepas titik perpuluhan dan sebelum. Okay, ini sebelum. Ini selepas. Okay. Jadi untuk kes rambutan ni, berat rambutan ni kamu akan nyatakan nombor dia sebagai 12.6. 6 apa? 6 kilogram. Okey, jadi ditanya berapakah jisim rambutan yang belum dijual? Okey, yang belum dijual. Okey, 12.6 ini adalah rambutan yang penuh. Okey, jadi yang maksudnya yang belum dijual lah. So kamu tengok 12.6 kilogram buat bentuk lazim. Tolak 2.5 kilogram. Susun elok-elok. Okay, saya guna pen merah untuk jawapan. Okay, 6 tolak 5, 1 ni titik. Sifar 2 tolak 2, apa kata apa? Sifar. Okay, 1 ni buat turun saja. Okay, macam saya kata tadi nak letak pun tak apa, tak letak pun tak masalah. Tapi kalau saya tak letak pun tak apa sebab tak ada nilai pun kan di depan tu. Jadi jawapan dia 10.1 kilo. Okay, yang nilai ya. Jadi jisim rambutan yang belum dijual adalah 10.1 kilo. Okay, nombor 2. Kira tinggi Kashwini. Okay, bila main dengan tinggi, perkataan tinggi dia akan menggunakan unit bukan kilogram, bukan unit kilogram, bukan unit liter. Dia guna unit m, iaitu meter. Okay, m bermaksud meter. Okay, jadi Kashwini ni tinggi dia adalah bukan. Ni kira tinggi Kashwini. Okey. Bermaksud budak lelaki yang pegang bendera ni tinggi dia adalah 1.4 meter. Dan dia bagi tahu jarak di antara dia ni, lelaki ni dengan Kashwini ni adalah 0.13. Maksudnya perbezaannya di situ hanyalah 0.13 je.
berapa dia punya tinggi Kashmini yang sebenar. Jadi kamu kena buat 1.4 meter tinggi budak lelaki tu. Kamu tolakkan dengan perbezaan di antara kedua-dua mereka. Okey. 1. Ni macam yang tambah tadi. Saya kena padam balik supaya kita boleh letak. Saya letak sifar. Saya letak sifar kat sini. Saya letak sifar kat sini. Saya letak sifar kat sini. Okey, 3. Okay, ni 3 dulu sebab saya nak habiskan perbezaan tu. Kemudian saya letak sifar pertambahan kat sini dan baru saya letak M di sini. Okey. Pen merah. Okay, sifar tolak 3. Kenapa saya suruh letak sifar? Sebab kalau misal kata kamu tak letak, contoh kalau kita tak letak, kamu akan nampak macam seolah-olah benda tu tak ada apa-apa dan kamu bawa turun macam tu je. Ramai murid saya yang buat macam ni sebab dia terlalu careless, dia terlalu cuai. Tu yang pentingnya kita kena tambah sendiri sifar di belakang ni. Okay, macam operasi tambah tak perasa sangat. Tapi bila operasi tolak, dia akan jejas kamu punya jawapan. Kalau operasi tambah, kamu tak letak pun, jawapan mesti sama sebab tambah. Tak ada masalah pun. Tak ada orang kata apa, tak ada, dia tak akan terkesan pun. Tapi bila main dengan operasi tolak, sekiranya kamu tak letak sifar di atas tu, kamu akan anggap benda tu macam bawa turun sahaja. Jadi salah lah, automatik jawapan tu akan jadi salah. Okay. So, ni akan jadi 0.3 lah. Kita akan nampak macam tu lah. Sifar tolak 3 kan. Dia akan tak boleh. Dia akan jadi 10. So sini akan jadi 3 sebab kita pinjam 1 daripada sebelah tadi lah. Sini akan jadi 10 tolak 3, 7. 3 tolak 1, 2. Dan sini 1 tolak sifar, 1 lah buat turun. Sini ada titik. Ini M. Jadi tinggi Kashmini yang sebenar adalah 1.27. Okey. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3 Okay, nombor 3 pula sekarang. Kita sebut dulu dalam bentuk dia punya kategori dia. 5. 5 ni adalah nombor bulat sebab tak ada langsung titik perpuluhan. Nombor bulat pula maksudnya nombor yang tidak dicemari. Maksudnya yang tidak ada lah. Tak ada selit titik perpuluhan. Okay. Tolak dengan sifar perpuluhan 58. Tolak lagi dengan 4 perpuluhan sifar 7. 9 sama dengan berapa? Okey, ini adalah ayat matematik. Kamu kena buat bentuk lazim. Kamu kena selesaikan satu-satu yang ini dulu. Yang saya garis dengan pen hijau ni. Yang saya buat anak panah tu. Okey, so kita mula. Kamu kena susun elok-elok. Okey, macam mana? 5. Okey, letak sini. Tolak. Okey, ni banyak ni. Ni banyak. Macam mana nak susun? Letak dulu macam ni. 5. Ini sifar. Titik. 5, 8. Apa nak buat di atas? Biarkan je ke? Tak boleh. Kamu kena tambah sendiri. Supaya kamu nampak benda tu sebenarnya ada dia punya fungsi dia bila kamu letak sifar-sifar tu. Fungsi dia adalah untuk senang kamu nak menolak dengan cara pinjam. Ini 10. Ini akan jadi 9. Ini akan jadi 4. Okey, saya harap tak ada masalah lah dah yang pinjam-pinjam ni. Ini dah belajar daripada seawal usia darjah 2 lagi. Okey. 10 tolak 8, 2. 9 tolak 5, 4. Ini titik. 4 tolak sifar, 4. Okey, ini baru operasi yang pertama. Yang kedua. Okey. 4.42. Ditolak dengan 4.079. Okey, kamu nampak tak kat sini tak cukup dia punya digit? Maka kamu tambah sajalah. Okey, dan kamu selesaikan. Okey. Sini akan jadi 10. Sini akan jadi 1. Okey. Sebab kita pinjam kan. 10 tolak 9, 1. 1 tolak 7 tak boleh. Dia pinjam lagi. Dia akan jadi 3 sini. Dia akan jadi 11. So, 11 tolak 7 adalah 4. 3 dan sini sifar. Mesti kena buat. Sebab untuk kes nombor perpuluhan, nilai sebelum titik perpuluhan bernilai. Maksudnya sifar tu ada nilai. Kalau di belakang tiada nilai. Okey. Kena buatlah. Jadi jawapan dia sifar perpuluhan 341 ni sama kan. Okey. Sekarang ni yang terakhir nombor 4. Okey, nombor 4 pula Okey, 34.8. Tengok cara saya sebut Tolak 12.45.
tolak sifar perpuluhan 619. Okay. Oh ni belum yang last. Ada satu lagi last. Dia pakai anu yang last tu ya. Okay. Kita buat bentuk lazim. Kita buat yang ini dulu. Okay. 34,8 tolak 12 perpuluhan. Tengok 45. Ha, ni yang saya kata tadi kena tambah ni. Letak sifar di belakang. Okay. Dia akan jadi 10. Sini akan jadi 7. Okay. 10 tolak 5, 5. 7 tolak 4, 3. 4 tolak 2, 2. 3 tolak 1, 2. Okay. Ni tak selesai lagi. Kita habiskan. Yang ini pula. Okay. 22,35 ditolak dengan sifar perpuluhan 619. Nampak tak? Susun. Tak cukup. Tambah saja. Tak ada masalah. Okay. Ni akan jadi 10. Ni akan jadi 4. 10 tolak 9, 1. 4 tolak 1, 3. 3 tolak 6 tak boleh pinjam. Dia akan jadi 13. Ni akan jadi 1. 13 tolak 6, 7. 1 tolak sifar 1. Kena, jangan lupa letak titik perpuluhan. Okay. Ni akan jadi 2. Okay, jadi jawapan dia 21.731. Dan yang last sekali nombor 5. Okay, nombor 5 ni dipakai bentuk lazim. Dia pakai bentuk lazim pula. Dia pakai anu di situ. Dia ada teknik buih. Okay. Kita buat teknik buih di sini sebab saya punya tu tak muat dah. Okay. So, sini kita letak tolak dan di sini tambah. Okey, kamu tengok. Kalau kita susun sini adalah B kan. Saya suka letak sini B sebab yang tak ada tu adalah nilai nombor yang kedua. Okey, jadi tolak. So kita akan guna bahagian sama ada sebelah sini atau sebelah sini. Tak kisah mana-mana pun boleh. So 19.8 tu mestilah dalam kotak yang atas ni. Tolak B saya ambil belah sinilah. Okey, jadi sini adalah jawapan dia 5.73. So kita padam, kita nak tengok. Kita padam yang ni, kita padam ni, kita padam ni. Kita padam semua pula dah. Okay, lepas tu kita padam yang ini. Yang ni tadi ada lah ni, 5.73 ni. Okay, jadi kamu nampak apa sayang? Kamu nampak 19.8. Kamu nampak 19.8. Guna pen hitam 19.8 tolak dengan 5.73. So, kamu bolehlah buat bentuk lazim macam biasa. Guna pen lain. 19.8 tolak 5.73. So, ada kekurangan digit di situ. Ini saya padam dulu supaya tak ganggu. Saya padam sikit je. Okay. Jadi kamu bolehlah selesaikan. Ini jadi 10. Ini jadi 7. Okay, 10 tolak 3, 7. 7 tolak 7 sifar. Okay, 9 tolak 5, 4. 1 bawa turun. Okay, ini ada operasi tak nampak. Okay, jadi jawapan dia ni yang ni lah. Sama kan? Okay, 14 perpuluhan sifar 7. Jadi, selesailah untuk tolak perpuluhan. Kan tak banyak sikit saja kan. So, ini adalah uji diri untuk kamu buat di minggu cuti sekolah. Okay. Ini adalah kerja rumah untuk cuti sekolah. Uji diri 1A sehingga H dan nombor 2 A dan B. Kalau kamu nak jadi pandai, kamu kena buat semua yang saya tanda ni. Ni semua buat ni. Ini untuk minggu ke-14 iaitu minggu cuti persekolahan. Okey, sekian saja. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.